A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wahai wanita solehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang sangat baik, iaitu Allah ya Bar, yang maha baik dengan kita. Allah ya Sabur, yang maha sabar dengan kita. Allah ya Halim, yang maha santun dengan kita. Allah ya Latif, yang maha lembut dengan kita. Allah ya Rauf, yang maha belas kasihan dengan kita. Allah ya Ghafar, yang maha mengampuni kita. Allah ya Tawwab, yang maha menerima taubat kita. Allah ya Rahman ya Rahim, yang sangat kasih dan sayang pada kita. Allah ya Wadud, yang sangat mencintai kita. Allah ya Basir, yang melihat segala perbuatan kita. Namun pada saat ini Allah sedang memandang kita dengan rahmatnya. Allah ya Syahid, yang maha menyaksikan kita. Allah tengok, Allah rakam semua yang kita buat, perbuatan baik ataupun buruk, ibadat ataupun maksiat. Allah saksikan semuanya. Tetapi pada saat ini segala puji bagi Allah. Dengan segala dosa, segala kelalaian dan keburukan kita, Allah masih lagi jemput kita sebagai tetamunya di rumahnya ini. Alhamdulillah. Maka sama-sama ya muslimat, kita memuji Allah. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil memuji Allah daripada hati kita. Semoga apa yang kita lafazkan pada lidah adalah datangnya daripada hati, bukan hanya di lidah dan fikiran sahaja. Tapi pujian itu ikhlas daripada hati kita. Sekejap lagi kita sama-sama zikir, menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Kita menyucikan Allah daripada segala sembahan selain daripada Allah. Kita menyucikan Allah daripada segala, bahkan termasuk diri kita. Kadang-kadang kita bertuhankan diri kita. Kita bertuhankan manusia sekeliling, kita bertuhankan dunia dan sebagainya. Kemudian kita menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala pujian kita tidak layak sedikit pun untuk rasa bangga, untuk kita rasa ya, aku buat, itulah aku, itulah pengorbanan aku dan lain-lain. Tetapi segala pujian manusia, manusia puji kita baik, kita lembut, kita penyayang, kita prihatin, kita berjuang, kita bijak, kita pandai, kita cantik, kita kuat, kita sihat. Biarlah pujian itu kita terus lantunkan kepada Allah. Kerana Allah lah yang berikan kita kekuatan lalu kita mampu sayang anak-anak. Kita mampu sayang suami. Kita nak bangga, saya ni penyayang, sebab itu saya beri awak kasih sayang. Allah lah yang memberikan kita perasaan kasih sayang, sampai kita mampu sayang suami, sayang anak-anak, walaupun kita terluka, walaupun kita kecewa, walaupun kita sendiri lupa untuk sayang diri kita. Allah lah yang maha baik, berikan kita hati yang penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Jadi kita puji Allah, kita berterima kasih pada Allah. Allah pilih kita jadi wanita-wanita yang baik, wanita yang solat, wanita yang jaga aurat, wanita yang ada akhlak, wanita yang ada rasa malu. Kita puji, terima kasih ya Allah. Sebab kita boleh lihat hari ini ramai wanita tak ada sifat malu. Ramai wanita yang bangga menunjukkan kecantikan, tak kira tua ataupun muda. Kita syukur, kita bukan rasa kita baik, kita bangga kita baik. Terima kasih ya Allah, Engkau golongkan aku di usia emas ini dalam kalangan kumpulan-kumpulan Al-Quran, kumpulan majlis ilmu. Kalau pergi jalan-jalan pun rombongan Cik Kiyah tu pergi ziarah tempat-tempat yang baik, betul kan? Sebab ramai yang pergi berjalan melancong sana sini bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan dekatkan diri kepada Allah. Dah balik holiday bercuti sampai luar negara, 2 minggu tak datang masjid. Itu contoh kalau si lelaki. Kalau yang perempuan pun sama, sebulan
sebab penat, sakit lutut, sakit urat dan berjalan sana sini. Yang sepatutnya tujuan Allah beri kita rezeki sampai kita boleh mengembara di muka bumi Allah untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya kita jadikan alasan saja. Dan bila kita pulang, tak ada perubahan pun. Tak ada sumbangan pun kita kepada agama. Tak ada perubahan pun dengan solat malam kita, dengan sedekah kita. Tidak ada perubahan, sedangkan Allah beri kita nikmat yang begitu banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Sama-sama ya muslimat, kita akan zikir memuji Allah di rumah Allah. Allah pilih kita untuk jadi tetamunya. Allah sedang menyantuni kita sekarang. Allah sedang melayani kita dengan hidangan-hidangan yang kita akan nikmati di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ramai-ramai kita keluarkan suara ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah mentadbir sekalian alam, yang telah mentadbir kehidupan kami dengan begitu sempurna, yang telah mengaturkan tidak ada cacat cela, yang telah menentukan yang terbaik dalam hidup kami. Dengan siapa kami menikah, dengan siapa kami berkawan, daripada rahim mana kami dilahirkan, dan siapa yang lahir daripada rahim kami. Tidak ada sedikit pun kesilapan, tidak ada sedikit pun kekurangan daripada segala takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami pada saat ini, kami bertemu di sini di rumah-Mu ya Allah, demi menyatakan dan membuktikan bahawa kami mencintai-Mu ya Allah. Kami merindui-Mu ya Allah. Kami memerlukan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan saat kami pulang kepada-Mu ya Allah, Engkau menerima kami ya Allah. Engkau pandang kami sebagai hamba-Mu. Engkau mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami akan pulang kepada-Mu ya Allah. Dunia ini kami akan tinggalkan. Nyawa ini akan putus daripada jasad ini ya Allah. Kami takut menghadapi kematian ya Allah. Kami membayangkan kematian itu amat sakit. Kami membayangkan kematian itu mengerikan ya Allah. Namun itulah pintu untuk kami bertemu dengan-Mu. Itulah pintu kami untuk bertemu dengan Rasulullah. Itulah pintunya untuk kami bertemu kembali dengan ibu ayah kami yang kami rindui. Namun kami takut mati ya Allah, kerana kami tidak menyediakan bekal yang secukupnya, dan kami masih bergelumang dengan dosa. Kami takut mati ya Allah, kerana banyak lagi amanah dan tanggungjawab kami belum lunaskan ya Allah. Kami takut mati kerana hati kami begitu mencintai dunia ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik. Kami bertemu kerana mentaati-Mu ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik. Kami bersatu memikul beban dakwah-Mu ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariat-Mu ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha. Maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah, ikatan ibadah, dan ikatan akhlak yang mulia ya Allah. Wa adi muddaha, mesrakanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wa adi muddaha wahdiha subulaha. Tunjukilah hati kami jalan-Mu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik. Limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan, keyakinan kepada-Mu ya Allah. Wahyiha bima'rifatik. Hidupkanlah hati kami ini dengan mengenal-Mu, mencintai-Mu dan merindui-Mu ya Allah. Hidupkanlah hati kami ini ya Allah dengan kami mengenal, mencintai dan merindui Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami umat-Mu, kami tidak pernah bertemu dengan-Mu, tapi kami umat-Mu ya Rasulullah. Kami akan menyambung perjuangan-Mu ya Rasulullah, menegakkan sunnah dalam hidup kami, menghidupkan sunnah dan syariat-Mu ya Rasulullah dalam keluarga kami, dalam qaryah, dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami merindui-Mu. Kami ingin sekali melihat indah, suci, bersihnya wajah-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Rasulullah. Kami ingin berada di dalam majlis yang begitu indah, berkumpul di syurga bersama-Mu. Maka ya Allah, izinkanlah kami mendapat syafaat Nabi kami ya Allah. Begitu lama kami merindui Nabi kami. Ya Allah, izinkanlah kerinduan ini terukap ya Allah dengan kemanisan pertemuan di syurga dengan Rasulullah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik. Dan matikanlah kami di jalan-Mu ya Allah.
Allahumma takhtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bisu'. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahilah, matikanlah kami dalam kematian yang baik dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mungkin ada anak-anak juga yang hadir. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk menitiskan air mata. Semoga air mata yang jatuh tadi itu air mata yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dua mata yang mengalirkan air mata kerana Allah, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Kerana air mata boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Tapi bukan senang kita nak alirkan air mata kerana Allah. Betul atau tidak? Kita boleh menangis lepas salat berdoa jika ada sesuatu yang menyedihkan kita, jika ada seseorang yang menyakitkan hati kita, jika ada ujian yang berat sedang kita tanggung, masa tu kita boleh nangis berdoa. Tapi kalau kita tengah gembira, seronok, tak ada apa-apa yang menyedihkan, sangat susah untuk kita mengangkat tangan berdoa, mohon taubat, mohon ampun dengan Allah, menangis. Sangat susah. Jadi bila ada sesuatu yang menyedihkan, kita terus angkat tangan berdoa, kita tumpanglah rasa sedih itu. Kerana Allah tidak berkira-kira dengan hamba-Nya. Walaupun hamba-Nya menangis bukan kerananya, tetapi kerana ujiannya. Allah tahu kita menangis bukan kerana Allah, tapi kita menangis kerana ujian Allah. Dan Allah memang jadikan ujian untuk sebab kita menangis, biar kita tersungkur di hadapan Allah, biar kita terbaring, kita menyarak, kita tak mampu nak bangun, merayu-rayu dan mengadu kepada Allah. Itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikannya ujian. Lalu Allah akan bertanya kepada malaikat, sedangkan Allah memang maha tahu. Allah tak perlu tanyakan malaikat, tapi itulah tugas malaikat. Bagaimana keadaan hamba-Ku? Lalu Allah berkata, malaikat menyampaikan sekian-sekian. Lalu Allah berkata, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sekiranya hamba aku itu redha, maka aku redha padanya. Namun sekiranya hamba-Ku itu marah, maka aku juga memarahi. Subhanallah. Jadi alhamdulillah di atas segala ujian Allah. Kerana ujian itulah membuatkan kita kenal Allah. Betul atau tidak ibu-ibu? Di hadapan saya ini wanita-wanita yang hebat, yang telah melalui banyak sangat ujian daripada sejak kecil, remaja, dewasa, alam pernikahan, ada anak, sekarang ada cucu. Ujian belum berhenti kan? Sikit masa lagi makin tua, ujian sakit, sakit lutut. Sampai satu masa, walaupun kita sehat, kita mungkin sampai tahap tak boleh dah nak solat elok, solat atas kerusi, solat duduk. Kita kadang-kadang dah hilang dah kewarasan akal. Sampai satu masa kita makin hilang sabar. Masa muda dulu boleh tahan lagi sabar, dah tua-tua 60, 70, 80, kenapalah aku ni asyik marah-marah dekat anak ni, kenapalah asyik marah-marah dekat suami ni, semua benda tak kena ni, serabut ni. Kadang-kadang ujian tu datang bila dah tua. Ada ujian emosi yang lebih berat. Subhanallah, kita hadapi proses perubahan hormon kan, menopause. Kadang-kadang ada orang ada childhood trauma. Masa kecil selalu kena marah, kena maki, kena tarik rambut, kena sepak, kena terajang.
dihina, direndah-rendahkan, dibandingkan. Bila masa dia muda, dia kuat lagi lawan perasaan tu. Dia tak buat pada anak dia. Tapi rupanya bila dia kembali seperti kanak-kanak, umurnya dah separuh umur. Bukan separuh umur, maksudnya akalnya dia jadi separuh semula macam kanak-kanak. Dia luah dan dia keluar balik tekanan yang masa kecil. Sebab itu saya jumpa ramai anak-anak ngadu pada saya. Ustazah, mak saya umur 7 lebih, 6 lebih, 8 lebih. Saya tak tahu kenapa Ustazah, dulu tak macam ni. Maki, keluar perkataan keji, saya tak tahan. Saya tak nak duduk dengan mak saya. Saya tengok ayah saya tersian, tertekan. Lepas tu saya kata, awak tahu tak sejarah mak awak? Mak pernah cerita tak apa yang dia kena masa kecil dulu sekian-sekian? Ya, saya pernah dengar mak cerita sikit-sikit. Kamu sekarang anggap mak kamu sakit. Dia tahan, dia kuat masa dia muda. Sekarang fikiran dia dah kembali separuh macam dia kanak-kanak. Anggap dia tak sedar apa yang dia cakap. Maafkan dia. Ada yang macam ni. Masa muda kita tahu nak tahan diri, sabar, kita nekat tak nak. Apa yang kita lalui, anak tak lalui. Tapi ujian usia emas, ada ujian-ujian tertentu. Kita rasa kita akan makin tenang, makin kuat, tapi kadang-kadang sebaliknya berlaku. Maka dalam hal ini muslimat, jangan terlalu membenci diri, menyalahkan diri. Jangan selalu menghina diri. Janganlah kita buli diri kita sendiri. Jangan kecam diri kita. Sebab kecam tu tugas orang lain. Tugas orang lain nak kecam kita, bukan kita yang kecam diri sendiri kan? Sebab Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Tajuk kita pada hari ini, amalan meniti usia emas. Dan kita dah mula tadi, iaitu zikrullah. Apa yang kita zikir tadi? 4 zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang mana ada kisah daripada riwayat yang sahih. Ketika itu Nabi SAW turun daripada langitnya, daripada Sidratul Muntaha, sehingga bertemu Nabi Ibrahim AS di langit yang ke-7. Langit yang ke-7 kan Nabi Ibrahim. Saya tertukar dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim AS pun berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku buat umatmu, dan katakan kepada umatmu bahawa syurga itu tanahnya subur, tanahnya baik, dan tanamannya adalah kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kita mula tadi muslimat, kita sedang menanam tanaman syurga. Mudah-mudahan masa kita zikir tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita zikir daripada hati. Sebab Allah pandang hati. Itu hadis Nabi. Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum. Allah tidak pandang jasad kamu, Allah tidak pandang zahir kamu, Allah tidak pandang harta benda kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang adalah hati kamu dan juga amalan kamu. Jadi hati kita muslimat, ibu-ibu sekalian, maka insya-Allah kita akan bertemu dengan tanaman kita itu. Macam mana kita nak bertemu? Mudah-mudahan Allah jemput kita masuk ke syurga ni. Lalu kita bertemu, oh inilah tanaman-tanamanku yang aku tanam di dunia dahulu melalui zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil-sambil masak, kita kalau nak zikir susah, betul tak? Kita boleh mula dulu Subhanallah, lepas tu kita dah diam dah. Awal je kita mula la ilaha illallah, lepas tu dah leka, dah diam. Tapi sekarang ada teknologi. Buka YouTube tu, zikir tasbih walhamdulillah, tasbih, tahmid, tahlil tu, automatik kita akan ikut. Masya Allah. Dan masa tu kalau suami tak tolong pun tak apa. Tak ada rasa nak marah ke, tengok tiba-tiba hidup tengok bola, duduk layan ni. Kita duduk masak sambil dengar alunan zikir tu. Sebab boleh jadi kalau dia kat dapur dengan kecil, dia gaduh pula. Minta buah pelaga, bagi buah
Buah keras pula kan. Awak ni tak kenal lagi, gini-gini. So cari belakang tak jumpa-jumpa. Kita pejam mata pun boleh jumpa. Awak tak nampak ke? Saya dah buka banyak kali tadi, tak perasan. Subhanallah. Masya Allah. Sungguh seronok kalau kita buat kerja sambil kita dengar alunan zikir kan. Semua rasa ringan, semua rasa mudah. Itulah teknologi, kita manfaatkan. Bukan teknologi yang merosakkan kita, tapi kita manfaatkan. Kemudian tadi kita selawat, kita dapat rahmat Allah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah mengangkatkan darjatnya 10 kali, dan Allah mengampuninya 10 kali. Siapa kita untuk Allah selawat? Tak layak langsung kita nak dapat selawat daripada Allah. Tetapi asbab kita selawat kepada Nabi, maka Allah memberikan selawat, iaitu rahmatnya kepada kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada di kalangan kamu yang boleh selamat daripada api neraka Allah, melainkan dengan rahmat Allah. Kemudian sahabat tu bertanya, termasuk kamukah ya Rasulullah? Ya, benar. Hanya saja aku telah diberikan rahmat oleh Allah. Allahu Akbar muslimat. Jadi tajuk kita hari ni amalan meniti usia emas. Semua depan saya dah buat ni amalan ni. Di hadapan saya ni wanita-wanita yang kuat zikir, betul? Yang kuat selawat, yang kuat istighfar, kuat sabar, kuat baca Quran, kuat puasa, kuat sedekah, kuat bebel. Tak apa bebel, saya pun bebel juga. Tak puas bebel depan, WhatsApp sambung. Sebab tak puas ada lagi, tertinggal lagi poin-poin, sambung dekat WhatsApp. Masya Allah. Pagi kat dah selesai, sambung lagi petang. Tapi dah ada perubahan kan bebel kita, tak macam dulu. Dah campur-campur sekali dengan abang bebel-bebel, seperti mana sabda Nabi SAW. Kalau tak ingat hadis Nabi pun, macam Ustazah Asma cakap. Dia petik nak suruh biar suami marah kat Ustazah Asma. Allahu Akbar. Ada suami-suami marah saya. Ustazah yang ajar isi saya ni dah pandai minta tu minta ni sekarang. Dulu tak reti. Sebab apa? Ada ceramah saya ceritakan tentang hak-hak seorang wanita, contohnya hak-hak isteri. Masya Allah. Dia suka kalau isteri dia kekal jahil, kekal tak tahu, jadi isteri tak minta. Dia suka isteri dia kekal jahil, sehingga kat isteri tak tahu, rupanya itu tanggungjawab suami, supaya suami ni rasa dia tak ada buat salah. Sebab dia ego. Ramai suami yang ego, isteri pun ramai juga ego. Tetapi yang ego biasa suami, isteri emosi kan. Eloklah tu ego dengan emo. Allahu Akbar. Terima kasih kepada surah As-Siddiq Bandatul Husain on Cerah Selangor. Cantik kan? Ini kali kedua saya datang. Rasanya 6 tahun lepas atau 5 tahun lepas. Saya masa datang pun saya rasa macam wow, sangat cantik, sangat indah. Saya tak tahu siapa yang design ni kan. Arkitek lah yang design. Siapa yang kali pertama datang? Oh, ramai je kali pertama datang kat tangan. Oh, kebanyakannya adalah orang-orang sekitar sinilah, separuh dan dia campur elemen kayu kan. Lepas tu dia rasa macam sejuk. Masya Allah. Lepas tiang-tiang dia tu kan cantik kan. Itu style apa kita panggil? English style ke apa? Eropah style. Ikutlah style apa ya. Style tak siap Ustazah. Bukan saya tak siap, itulah siap. Cantik kan? Masya Allah. Dengan kapetnya yang selesa, dengan airconnya, dengan kipas lagi, dengan parking percuma. Kalau tak sedekah tak tahulah. Wajib beri infak ke rumah Allah ni. Wajib kita sebelum pulang mesti bagi sedekah, sebagai bukti kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, beri nikmat begitu banyak. Kita dijemput Allah jadi tetamunya. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang hadir, yang datang ke rumah Allah, masjid ataupun surau, sama je, maka dia adalah tetamu Allah. Maka Allah lah berhak melayaninya. Allah sedang melayani kita sekarang dengan nikmat yang Allah pasti beri di dunia lagi. Dan Allah akan beri berganda-ganda yang kita tak sangka di alam barzah dan juga di alam akhirat kelak. Amin.
Makasih Puan Hajar Rohaya. Puan Hajar Rohaya selaku Ketua Guru Muslimat dan juga MC, ahli jawatan kuasa yang bersusah payah di sebalik tabir dan seluruh jemaah muslimat. Ingatkan dah ceramah tadi tu kan? Tiba mukadimah. Hai, Masya Allah. Okey, muslimat. Masya Allah, Alhamdulillah. Masa yang ada lebih kurang dalam, sepatutnya saya 11.45, tapi kita mula dalam 10.45, jadi kita habis dalam pukul 12. Ada lebih kurang 35 minit, InsyaAllah. Tak lama dah, pukul 12 boleh ya. Tapi saya faham ada nenek-nenek kena ambil cucu lah, kena layan atuk lah. Saya faham. Jadi ada yang perlu bangun, dah dekat pukul 12 kena bangun ambil cucu. Tak payah nak kecilkan diri, jalan je macam biasa. Dia harap orang tak nampak kan, dia nunduk lah. Saya dah faham sebab kuliah mula lambat, sebab saya pergi Seremban, ada kuliah dulu pagi kan. Okey, siapa dekat sini yang masih ada suami, angkat tangan tinggi-tinggi. Ngaku ya, jangan tak ngaku. Yang masih ada suami, Masya Allah, Alhamdulillah. Hampir semua. Hampir semua ada suami. Sayang tak suami? Sayang. Sayang. Siapa tak sayang suami saja? Seorang tu je suami. Masya Allah. Okey, antara ibu ayah, suami, anak-anak, adik-beradik, mana paling utama ni? Oh, ada sikit jawab ibu ayah, ada jawab suami. Ibu ayah dah tak ada, tapi kita boleh berbakti pada ibu ayah. Nanti jumpa balik. Saya pun rindu sangat arwah ayah. Nak salam, nak peluk balik kan? Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, Allahu Akbar. Antara ibu ayah, anak-anak, suami, kawan-kawan, adik-beradik, memang paling utama adalah pasangan kita. Dialah yang Allah takdirkan untuk jadi teman seumur hidup kita. Dialah orangnya yang Allah takdirkan boleh terima baik dan buruk kita. Dialah yang paling banyak tahu rahsia tentang kita. Dialah yang paling banyak sabar dengan kita. Walaupun betul dia ada keburukan, pasti sebab dia bukan malaikat. Kita pun ada keburukan. Kita ada banyak sebab nak sakit hati dan kecewa dengan sikap dia, ataupun peristiwa hitam yang berlaku dalam rumah tangga. Tetapi kita juga kena akui bahawa kita pun ada banyak kesilapan dan kekurangan. Allahu Akbar. Jadi yang saya nak sebutkan, wahai ibu-ibu muslimat, di hujung usia emas, ataupun di hujung usia ataupun di usia emas, yang masih ada suami, cuba sedaya upaya jadi isteri yang terbaik, InsyaAllah. Jadi isteri yang bila suami pandang sejuk, mata memandang. Kita berikan senyuman yang manis. Cuba senyum semua. Senyum pada orang sebelah. Tanya orang sebelah, manis tak? Berikan senyuman paling manis. Senyum, Masya Allah. Semua manis belaka. Antara empat ciri seorang yang mempunyai karakter yang hebat ataupun peribadi yang hebat. Tapi saya sebut satu je lah. Sebenarnya 3 lagi saya lupa. Saya takut tak tepat. Tapi yang saya ingat sangat, saya tengok itu kajian lepas tu dibentangkan oleh pengkaji ni, 4 ciri utama yang sekiranya seseorang itu memiliki, dia mempunyai peribadi, karakter dan hidup yang sangat hebat dan baik. Salah satunya adalah dia mempunyai satu senyuman yang luar biasa. Macam mana luar biasa? Sebenarnya senyuman luar biasa itu adalah senyuman yang lahir, yang datang daripada hati, keikhlasan hati. Kita boleh bezakan lah orang yang senyum dibuat-buat, senyum separuh hati, senyum macam terpaksa. Okey, macam tu kan. Tapi kalau orang tu senyum daripada hati,
berseri-seri, terasa di hati. Macam tu kan. Dah lama ke kita tak beri senyuman yang indah daripada hati pada suami? Ingat-ingat balik, hari ni dah beri belum senyuman paling indah tu? Ya, sampai sepet mata tu. Assalamualaikum bang, hati-hati. Abang saya pergi dulu ya, senyum, salam. Comelnya awak ni. Tiba-tiba. Itu dah lain macam tu kan. Allahu Akbar. Jadi itu kan disebut dalam hadis Nabi. Masya Allah. Di antara harta yang berharga bagi seorang lelaki, antaranya diberikan seorang isteri yang apabila dia memandangnya menyejukkan hatinya. Jadi jujurlah pada diri kita. Wajah kita ni sejuk ke panas hati suami kita tengok? Sejuk. Bolehlah suam-suam Ustazah. Saya tengok dia pun suam-suam je. Dia pun macam tu, tak ada beza, sama, macam tak ada perasaan je. Subhanallah. Tak apa, kita nekat. Kita masih ada masa. Kita tak letak syarat pun untuk kita jadi isteri yang baik, isteri yang solehah. Bukan syarat dia buat baik, syarat dia hargai, syarat sekian-sekian. Kita dah tua dah. Kita patut dah sampai masa nak himpun pahala bekal untuk kita bawa ke alam barzah. Tak apalah kita tak dapat tu. Kita dah menagih 30 tahun, 40 tahun nak dapat suami romantik. Tak romantik juga dia. Macam tu juga hari lahir kena ingatkan je. Kalau tak memang pendam je sendiri kan. Kita duk ingat suami nak buat surprise. Dia buat-buat tak ingat ni. Petang kita pun sangka baik lagi. Adalah tu malam ni tiba-tiba tu tutup lampu, tiba-tiba ada kek tu. Sampai 12 malam memang surprise sungguh. Sampai habis hari tu baru surprise sungguh. Memang dia tak ingat langsung. Dia kata minggu lepas ingat, kemarin ingat, tiba hari tak ingat. Memang tulahnya. Itulah dia perbezaan antara perempuan dan lelaki. Kita dah boleh terima dah sampai umur tertentu. Sampai masa kita fikir tentang kita nak buat yang terbaik untuk diri kita. Kita masak, kita hidang, kita pilih pinggan elok-elok, sudu elok-elok. Hidangan tu saya ingat, bak hidang ni mak ayah saya, mak saya lah jaga sungguh lah. Bukanlah mak ni orang kampung. Kami pun orang kampung, kampung Batu Enam. Tapi mak memang tak bagi kalau ada banyak, kalau mangkuk kuah berbeza, tukar. Gelas, kami adik-beradik 10 orang. Duduk rapat-rapat kat meja makan. Bukan macam dekat meja makan panjang macam tu kan. Gelas ada lain satu, tukar. Semua sama. Pinggan boleh. Pinggan dengan mangkuk tak sama tak apa. Tapi pinggan semua sama. Sudu, sampai pilih. Kena pilih sudu yang elok. Dan memang anak-anak dididik untuk hidang. Mak ayah dipanggil untuk makan. Memanglah ayah yang masak. Ayah suka masak. Ayah yang selalu masak. Sahur ke buka puasa ke ayah masak. Mak tolong. Bukan mak saya malas tak kerti masak, tak. Tapi itu sefahaman antara mak dengan ayah. Tapi mak didik anak untuk hidang dengan betul. Susun mangkuk ni. Sebab 10 orang anak campur mak ayah 12 kan. Jadi kena 3 kuah. Jadi ada mangkuk sini, tengah ni. Tu pun nak kena sama tu. Depan sikit. Tak sama tu. Situ ni belancan. Kedudukan tu. Kalau duduk kat meja makan tu, janganlah nak goyang kaki. Memang kena lah. Sampai nak kaut kuah tu pun mak ayah tengok. Kaut macam mana tu. Tu bertitik tu. Sepatutnya macam mana tu nak kaut tu. Sunnah-sunnah Nabi tu semua. Ambil yang paling dekat. Jangan berebut. Kunyah pun dia tengok. Apa bunyi-bunyi tu, kunyah tu. Tak adalah sampai kira. Tapi kalau bunyi, tak boleh tu. Tapi kita makan dengan bahagia, dengan gembira, dengan barakah. Bukannya takut, semua makan ketakutan. Tak. Mak saya guru sains, guru fizik. Mungkin orang kata patutlah cikgu sains garang. Tak. Dan ilmu tu lah yang saya pun guna juga bila nak hidang dekat suami, nak layan suami. Didik anak pula. Kenapa ambil gelas ni untuk Abi, untuk Umi Abi?
Pinggan ni dah susun elok dah. Kenapa pinggan beza? Pinggan sama. Lama-lama dia orang pandai, esok dia orang pula guna untuk bila dah nikah. Kita dapat pahala tak? Dapat. Itu ilmu. Ilmu bagaimana nak beradab, berakhlak, ilmu nak jaga kebersihan, ilmu nak jaga diri. Ini banyak ilmu yang ibu bapa hari ni tak beri, iaitu ilmu kendiri, iaitu kemahiran menguruskan diri. Kemahiran urus baju dia, urus pakaian dia. Sampai bab basuh pinggan pun mak saya ajar kena susun kecil, besar. Tapi sekarang kalau kita tak ajar, campur semua kecil, besar, mangkuk. Bila nak ambil payah tak? Dia melekat. Yang tu pun mak datang cek. Sebab mak dah agihkan dah. Lepas makan, semua anak-anak yang kemas. Jadi kita dah bagi tugas, siapa kemas, siapa basuh pinggan, siapa sekian. Mak datang cek susun elok ke tak. Kalau susun mengarut, ikut dan, kenalah. Bertegas. Tapi hari ni saya faham, bila kita dah jadi isteri, kita dah jadi ibu, semua ilmu itu sebenarnya bermakna dan berpahala. Ini yang disebut al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang mana lepas kita mati, kita tetap dapat pahala. Jadi saya nak sebutkan kepada ibu-ibu sekalian, Allah berikan kepada wanita banyak ilmu. Kemahiran, ilmu kemahiran lipat kain. Mana lebih mahir, lebih pakar lipat kain? Suami ke isteri? Oh, ada yang suami. Dah faham lah tu. Maksudnya bab lipat kain daripada awal kahwin suami lah tu. Pejam mata pun boleh lipat. Bab ngemas, bab menyapu. Saya nak tanya bab menyapu. Siapa lebih pakar? Kalau siapa lebih cepat, suami. 5 minit siap sapu. Lepas tu kita ambil penyapu, kita sapu balik, banyak lagi sampah. Sebab kita selak, kita angkat, kita sekian-sekian. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Orang yang beriman je boleh jaga kebersihan. Sebab nak jaga kebersihan kena sabar. Kena ulang-ulang buat kerja yang sama. Kena bersungguh-sungguh. Nak sampai tak ada debu, nak kemas, nak bersih. Kalau tak sabar, lap macam tu. Lepas tu kita datang balik macam tak lap. Ni ada lagi, ni ada lagi, ni ada lagi. Pinggan tu kalau orang yang tak sabar, tak berapa bersih dia basuh. Ada minyak. Betul tak? Kita kena basuh balik. Orang yang sabar je boleh jaga kebersihan ni. Sebab itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan ini sebahagian daripada iman. Ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bersih. Suatu orang yang bersih, dia penat, dia letih pun dia ngemas juga. Betul tak? Dia sakit kepala ni. Bang, saya sakit kepala ni, sakit kepala. Dah, rehatlah. Saya tak boleh tengok ni, sepah ni. Yang sehat boleh tengok, yang sakit tak boleh tengok. Yang sehat tengok je. Tapi lepas dah elok sikit, bukan nak kemas betul-betul, kita pun boleh rehat dengan betul. Tak apalah, alhamdulillah. Disebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata bani Adam," bila mati anak Adam, "inqata'u amaluhu illa min salas." Terputuslah segala pahala amalan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Wakaf-wakaf dan sebagainya. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan jangan kita ingat ilmu yang bermanfaat ni ilmu agama saja, ilmu Al-Quran saja, ilmu hadis saja, ilmu tafsir saja. Maka tidak adil lah. Untunglah sebelah pihak. Untunglah ustazah mengajar ilmu bermanfaat. Untunglah ustaz. Untunglah syekh-syekh. Saya ni suri rumah je. Saya nak ngajar pada siapa? Kalau saya buat iklan pun, saya nak ceramah, tak ada orang dah datang ustazah. Orang saman adalah. Tetapi Allah berikan kepada wanita banyak ilmu dan kemahiran. Yang mana sangat bermanfaat untuk kehidupan anak ataupun cucu. Sekarang ada cucu. Cucu balik sekali-sekala, 2 minggu sekali. Jangan lepas pulang untuk bagi ilmu bermanfaat pada cucu. Cucu tu dah jadual. Sini cu. Panggil cu ke? Tak kan? Sini, Wan nak ajar ni. Wan nak ajar apa? Cara lipat kain. Cucu dapat lipat kain yang betul. Kain plekat. Susah sangat kain plekat kan? Seluar dia ke? Lepas tu, dia dah mahir. Tunjuk dekat mama tu. Mama pun, mak dia pun kata, ya Allah, tak pernah terfikir pula nak ajar anak kecil ni lipat kain.
Sampai esok dia belajar dan dia ingat Wan lah ajar dia lipat kain. Bukannya yang dia ingat Wan beli coklat, beli aiskrim, beli gula-gula. Seronok balik rumah Wan beli mainan, Wan beri kalau nak tengok telefon. Contoh, kalau arwah ayah saya, kalau datang rumah, anak-anak saya akan dipanggil. Memanglah cucu mak saya dalam 40 orang. Ramai kan? Mak saya umur 61 tahun ni. Muda lagi kan? Umur saya 41. Jadi mak saya umur 61. Sebab dia nikah umur 19. Masa tengah belajar. Masa mak saya sambung degree, mak saya mengandung anak yang ke-6 atau anak yang ke-7 macam tu lah. Masya Allah, macam-macam lah cerita. Okey, tuan-puan sekalian, saya sebut apa tadi? Ayah. Kalau dulu arwah ayah datang, cucu-cucu datang, arwah ayah suka manja, beli juga, main. Tetapi dia akan tanya soalan-soalan. Tok Ki nak dengar baca 3 kul? Tok Ki nak dengar baca Al-Fatihah? Itulah selalu betulkan bacaan Al-Fatihah cucu. Tok Ki nak teka-teki matematik. Sampai salah seorang anak kami Sofwan tu suka matematik sebab Tok Ki dia tu. Walaupun masa tu dia baru umur 5-6 tahun, 2 campur 2, 1 campur 1, sekian-sekian. Subhanallah. Biar ada memori yang bermanfaat cucu kita dengan kita. Bila balik, ambil masa sekejap. Wan nak dengar baca Quran, nak dengar doa ni. Bukan untuk dibangga-banggakan, tapi fikir untuk bekalan kita. Bila cucu kita tu beramal, baca Al-Quran besok ada bermula daripada kita ajar dia Iqra' 1 tu. Biarlah bermanfaat 2 hari dengan kita, walaupun sehari, walaupun jumpa sekejap. Bukannya ingat Wan bawa pergi jalan, Wan beli mainan, Wan beli aiskrim. Kita boleh teruskan, itu bagus, bina kasih sayang. Tapi kita juga kena bina bekalan yang berterusan antara kita dengan cucu, dengan zuriat keturunan kita. Sebab apa saya sebut cucu? Ramai dah ada cucu kan? Kedua, ramai yang cakap pada saya dulu, Ustazah, saya dulu tak ada ilmu, saya terlepas dan mendidik anak. Saya kata belum terlambat. Ada cucu kan? Didik cucu. Walaupun sekali-sekali jumpa, tapi ia bermakna. Dan hadis Nabi yang terakhir dia tu, wa waladun soleh an yad'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Masya Allah. Boleh teruskan tak ni? Okey, angkat tangan sebelah kanan. Ada tangan kanan, Masya Allah. Letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut dia. Cakap pada dia, janganlah tidur. Tak ada yang tidur. Sila angkat tangan. Malu. Angkat tangan, urut orang sebelah. Urut. Dengan kasih sayang, urut bahu dia sikit. Urut. Siapa yang nak minta urut pinggang pun boleh. Okey, janganlah lepas lagi, urut lagi. Urut betul-betul, ikhlas hati. Tengok yang duduk atas kursi ni, ikhlas hati dia urut nak. Masya Allah. Okey, sekarang tumbuk sikit. Okey, tumbuk sikit. Okey, jangan berhenti lagi. Macam tak ikhlas je. Okey, sekarang kita tepuk. Guna tangan ni, buat lengkung sikit sambil zikir. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tepuk kiri kanan. Ya salam, ya salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah segala penyakit zahir dan batin kawanku ini. Aku sayang dia ya Allah, walaupun tak kenal pun. Okey, Alhamdulillah. Tangan kiri. Okey, letak atas orang sebelah, balas balik. Tadi dia urut kita. Okey, urut dulu, jangan tepuk, urut dulu. Terus nak tepuk ni. Urut dulu sampai pinggang, bahu kiri kanan. Ya, pinggang tu jangan kira lah berapa lapis ya. Dia dah cuba tarik nafas lah tu. Okey, sekarang tumbuk sikit. Masya Allah. Kiri kanan, bawah, tumbuk kuat-kuat.
Sampai keluar Tumbuk sikit. Okey, tepuk. Ya salam. 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 Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, zahir dan batin. Amin. Okey, subhanallah. Seronok sekejap kan, buat aktiviti segar sekejap. Okey, ibu-ibu muslimat, balik ni suruh suami pusing belakang. Urutlah dia. Lama tak urut kan? Urut. Apa ni, tumbuk. Lepas tu karate. Masa tu lah kau nak lepas marah, geram apa, karate tak kuat. Okey. Lepas tu tepuk. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan suamiku ini. Jadikanlah dia rajin ya Allah. Jangankanlah tulang dia. Dah 40 tahun berat tulang dia ya Allah. Jadikanlah dia suami yang soleh. Sambil doa kan, tapi jangan pelilah doa yang baik-baik. Masya Allah. Muslimin muslimat, tak ada muslimin muslimat ni kebanyakan ni semua. Muslimat sekalian, saya nak kembali semula. Saya boleh sentuh bab-bab yang lain. Persiapan saya sebenarnya tadi bab taubat lah, macam-macam lah amalan. Saya pasti muslimat di sini semua orang berilmu. Dah tahu dah amalan. Zikir dah tahu, selawat dah tahu, puasa dah tahu, sedekah dah tahu, solat dah tahu, dah jaga aurat. Kalau saya nak sebut amalan-amalan, itulah amalannya, tak lagi daripada itu. Sama ada usia emas ke, usia gangsa ke, usia perak ke. Dan paling mahal usia emas lah, usia ibu-ibu sekalian. Ini usia yang paling mahal. Tak semua orang boleh capai usia emas. Tak semua orang boleh menikmati di usia emas. Ada orang di usia emas terlantar, stroke. Ada orang di usia emas, na'udzubillah min zalik, hilang kewarasan akal, gila. Ada orang di usia emas, dia dalam keadaan masih bermaksiat. Dia tak boleh menikmati usia emas dalam keadaan yang baik. Masih lagi berdisko, masih lagi sekian-sekian. Masih lagi pergi kelab-kelab, masih lagi pergi karaoke. Sebenarnya karaoke boleh je dekat rumah. Beli je mic tu beli speaker, karaoke lah macam mana kat rumah tu. Lagu-lagu lama yang tak khayal, yang tak osak-osak, bukannya memuja manusia, betul tak? Boleh je untuk hiburan. Nasyid-nasyid, perasanlah suara sedap kan. Saya pun sama. Kami sampai suami belilah tu speaker-speaker tu. Ada seminggu sekali kumpul lah dengan anak-anak. Yang ni nasyid, yang ni. Saya bila lagi masa tu nak tunjuk bakat. Sebab memang tak kerti nasyid pun, anak-anak tepuk, sedap suami, sedap. Cukuplah peminat-peminat tu. Tuan-puan sekalian, ibu-ibu, saya dulu masa jadi punding cara, ada ramai wanita-wanita usia emas tak ambil berat beberapa perkara. Pertama, layanan kepada suami. Layanan apa? Dari sudut kemesraan, dari sudut kasih sayang, hubungan intim. Kita dah faham, bukan umur 50-60, masuk umur 40 lebih pun dah berbeza dah hubungan suami isteri tu. Tak sama macam 20 lebih, 30 lebih. Maksudnya mengikut kadar umur masing-masing. Namun apabila suami berkeinginan dan berkehendak, tidak boleh semudahnya kita tolak dengan ayat-ayat, awak ni dah tua-tua, istighfar lah, kubur dah panggil, astaghfirullahalazim. Suami baru dia sentuh sikit, astaghfirullah ya Allah. Allahu akbar. Suami pula rasa macam buat dosa. Berdosa kat aku ini. Padahal isteri yang halal kan, isteri yang halal. Bukan apa ya, kes-kes yang nak bercerai usia emas. Masa dulu saya 4 tahun jadi punding rumah tangga, bukan isu besar pun, isu-isu ni je. Atuk-atuk ni datang umur 60 lebih, 70 lebih. Dia kata, tak tahulah ustazah, tak apalah ustazah, berpisahlah lebih elok. Dia pun dah tak suka saya dah. Lepas tu isteri ni jawab, wan ni, atuk nenek ni jawab, apa pula saya tak suka? Yelah nak sentuh pun tak boleh. Macam kena karen je bila sentuh.
Macam salah pula. Elok kalau cucu tu serai, elok, peluk, cium. Ingat saya tak nak. Nak juga dipeluk, dicium. Saya nengok, oh kalau cucu balik, tak adalah harapan, maksudnya memang cuculah kat tengah, dia kata. Cuculah kat tengah tu. Maksudnya isi saya ni bukan tak ada perasaan kasih sayang, ada lagi. Bukan tak boleh peluk, tak boleh cium, boleh lagi. Nampak benda ni biasa kan? Tapi kenapa sampai ada banyak hadis Nabi ingatkan tentang perkara ni? Sampai Nabi bersabda, hadis yang sahih, dilaknat seorang wanita yang menolak keinginan suaminya. Daripada start dia tolak sehingga dia terima. Dan ada hadis yang lain sebut, sepanjang malam itu dia dilaknat oleh Allah. Yang kita bimbang, masa kita hidup, masa kita muda, masa kita jadi isteri yang sihat kuat dulu, kita jadi isteri yang baik. Kita bimbang di penghujung pernikahan ataupun di penghujung umur, kita menjadi isteri yang dilaknat oleh Allah. Saya bukan maksudkan sama macam muda, tak. Sekurang-kurangnya ada kemesraan. Dan ada banyak kes saya dulu, bila saya minta makcik-makcik ni pergi buat rawatan hormon, alhamdulillah dia pulih. Masuk pulih tu, simptom menopause boleh bukan diatasi, boleh dikurangkan. Saat kita faham bila menopause, kadang-kadang simptom menopause boleh sampai 5 tahun, sampai 8 tahun, sampai dalam tempoh yang lama. Dia tak boleh serabut tengok muka suami dia, suara suami dia pun dia rasa berbulu telinga. Suami nak sentuh, kalau dulu masa awal-awal kahwin, masa muda, bang kenapa lambat balik bang? Oh tadi ada meeting sikit lepas semayang, suami pergi masjid. Sekarang dah balik, cepatnya balik, tak ada mensyarat-mensyarat. Kalau awak Zohor sampai asar pun tak apa, saya okey. Awak itikaf je terus. Maghrib isyak tu, lepas isyak awak nak itikaf lagi pun tak apa. Ini ada wanita-wanita terus terang dengan saya, kata umur 6 lebih kan, pramonopause ataupun kesamonopause yang berat. Saya sungguh saya rasa serabut. Kalau dengar motor di balik tu, saya rasa dah serabut dah. Ramai mana hari ini sebenarnya warga emas duduk asing, tak duduk satu bilik. Ramai sebenarnya. Anak-anak ngadu kat saya, tak tahu nak cakap macam mana. Kami tahu mak ayah kami duduk asing. Lepas tu saya pernah tanya ayah okey tak mak duduk bilik asing? Ayah tak redha. Bayangkan, ayah tak redha, suami tak redha. Tapi sini macam-macam lah. Saya nak fokus ibadah, saya nak menghukiyamul lail, saya nak itu, saya nak ini. Kalau suami tak redha, macam mana kehidupan kita? Subhanallah. Bukan nak besar sangat suami ni, bukan. Tapi Allah memang jadikan itulah aturannya. Kita dapat pahala daripada seorang suami, suami pun dapat pahala daripada seorang isteri. Bila buat baik, dia layan baik. Jadi wallahu alam, kenapa Allah berkehendakkan saya sebut perkara-perkara yang begini di sini. Mungkin adakah kita yang rasa benda tu remeh. Layan dengan senyuman, dengan suara yang baik, usahalah. Doa minta dengan Allah, walaupun dalam hati kita tak ada perasaan dah, tak ada sayang dah, tak ada rindu dah. Sebab banyak sangat pahit ni dengan suami ni. Tapi suami pun dah tua, dia dah tak garang macam dulu dah. Kalau dulu mulut dia maki hamun contoh. Dan kita tetap memilih untuk jadi isterinya, bukan berpisah. Dan hakikatnya kita masih isteri dia. Maka kita dah sampai tahap kita buat kerana Allah, bukan kerana suami. Kerana mengharapkan syurga Allah dan takutkan neraka Allah. Lain kalau kita muda, kena dera apa semua, memang saya suruh cerai. Datang kes-kes penderaan, sampai berdarah, sampai apa, memang saya uruskan penceraian. Sebab Islam tidak membenarkan diri itu dirosakkan, ataupun diri dianiaya ataupun dibinasakan oleh tangan-tangan yang zalim. Tapi kalau dah sampai tua, makcik cerita 60-70, saya bukan apa ustazah, pakcik tu garang sangat, saya hidup menderita dengan dia sekarang. Tapi makcik tetap kan, makcik tak berpisah. Yelah, jadi dah tua-tua ni, dah tiba masa dah sekian-sekian. Saya kata boleh. Boleh kalau suami tu redha. Awak redha tak saya nak duduk asing? Awak redha tak kalau kita makan asing? Awak redha tak kalau kita buat hal sendiri-sendiri? Saya masak tapi awak makan sendirilah, awak ambil. Kalau suami tu kata okey, saya boleh terima, saya ngaku salah saya selama ni, saya tak beri awak kasih sayang, okey lah.
Tapi bimbang kalau dalam keadaan yang begitu, dia dah minta maaf, dia dah menyesal, dah tua, dia pun sedar balik, cuma dia ada ego nak minta maaf. Kita nampak dia dah tak marah macam dulu. Kita pula terbalik. Kalau dulu kita sabar dan redha, bila dah tua kita pula melepaskan balik, soalannya melepaskan dendam. Sedangkan ketika itu kita dah boleh mengumpul pahala yang berganda-ganda untuk hujung usia kita. Masya Allah. Muslimat sekalian, mana lagi lawa ni? Datang masjid ke, datang surau ke, kat rumah ni? Kat rumah lagi lawa kan? Betul ke? Ke buka tudung je tua 10 tahun? Memang dah tua pun, tapi bila buka, Allah, suami kata, ingat hantu mana tadi? Rambut mengebang dah lah, putih dah semua. Kan bila nak keluar kita rapi kan? Semua rapi ni. Masya Allah, elok tudung pakai kemas, bedak-bedak sikit. Tapi kat rumah, macam mana kita? Subhanallah. Rasulullah suka menghiaskan diri. Untuk isteri juga selalu menghiaskan diri, tak kira muda ataupun yang tua. Ini antara perkara yang wanita hari ini, tak kira muda atau tua, mengambil ringan, iaitu untuk berhias, bercantik untuk suami di rumah. Dan inilah pahala yang sangat besar sebenarnya. Bukannya nak suruh pakai maskara, pakai blusher, terkejutlah suami umur 60 ish. Dah 70 pakai gincu merah dah lah, terlebih-lebih daripada bibir tu. Sebab tak biasa pakai kan. Suami tengok pun atas bawah betul tak bini aku ni. Lepas tu suami pun WhatsApp anak-anak, balik hujung minggu ni semua. Mak korang dah lain macam, dah ada tanda-tanda dah ni. Contoh, sebab tak biasa berhias. Tapi belum terlambat. Pilihlah baju yang elok, sikat elok-elok rambut. Kalau yang putih pakai inai jadi kemerahan, sedap mata memandang. Kalau mak saya memang tak lepaslah inai tu, walaupun arwah ayah dah tak ada. Masih lagi lah fikir-fikir tu penampilan. Mandi elok pakai baju dalam rumah tu. Mak kami didik daripada kecil, baju dalam rumah memang kena elok. Bukan beli baju cantik untuk luar, sebab luar je mesti kena pakai tudung bulat, jubah ataupun jukung. Tapi baju dalam rumah, kalau baju kelawar tu rosak ataupun koyak pun mak tak bagi. Kadang beli blouse cantik, sebab mak tak izinkan pakai blouse kalau rumah. Itu mak saya lah, mak ayah kami. Tak boleh pakai, anak perempuan langsung, walaupun blouse labur ke apa ke tak boleh. Tapi beli blouse mahal-mahal untuk pakai dalam rumah. Tak bagi pakai seluar, anak perempuan tak boleh langsung pakai seluar, walaupun dengan baju sampai lutut. Tak dibenarkan langsung. Mesti pakai skirt. Mak saya cakap, perempuan skirt atau kain batik. Kami diajar kain batik pada kecil. Pakai kain batik. Sebab apa? Bila saya dah ada anak perempuan, saya pun buat perkara yang sama. Saya tahu perbezaan dia. Bukan kata tak boleh pakai seluar. Saya cuma cerita apa yang kaedah cara mak saya lah. Bila saya tengok anak perempuan saya pakai seluar, pakai t-shirt sampai lutut, dia duduk kasar sikit. Dia tak perlu nak berhati-hati. Sebab pakai seluar, kejap lutut naik, kejap bersila gitu. Tapi bila saya kata pakai kain, elok, nampak lembut, jalan pun lain macam sikit, naik tangga pun berhati-hati, duduk pun bersimpul, nak bersela pun dia duduk tu dan kadang dia berhati-hati. Rupanya kain itu menjaga kepribadian seorang wanita. Cara dia duduk, cara dia berjalan. Walaupun kadang-kadang anak minta, bolehlah Umi nak pakai seluar sekali-sekala, nak pergi jogging kan, baju dah bawah lutut, seluar. Kita pun kata boleh, seluar yang longgar, macam tak nampak macam seluar. Cari-cari memang ada pun sekarang. Dia orang nak pergi main dekat padang ke dan sebagainya, boleh. Bukan kata bab haram, bab harus ni, harus je pakai seluar yang longgar. Walaupun ada ulama yang mengatakan seluar adalah pakaian lelaki, wanita tak boleh pakai seluar. Ada yang mengatakan tegas begitu, walaupun longgar. Sebab seluar adalah pakaian perempuan, pakaian lelaki. Perempuan adalah kain. Masya Allah. Puan-puan, ibu-ibu sekalian, penampilan kita, wajah kita, senyuman kita, nada suara kita. Dah lama ke kita tak guna nada menggoda? Sudah menggoda pula Ustazah. Bukanlah menggoda apa, lemah lembut. Sebab kadang-kadang kita lemah lembut dengan suami orang lain.
Assalamualaikum Ustaz. Kau main dengan Ustaz. Ustaz apa khabar? Lama tak nampak Ustaz. Ustaz tu bergegar jiwa dia. Makcik ni walaupun dah tua mengancam lagi ni. Suara pula lembut. Ustaz tu baru kena marah dengan bini dia. Tiba nampak makcik lembut suara macam ni. Dengan senyuman. Masya Allah Ustaz. Oh gitu. Kita dengan suami nada suara macam mana? Assalamualaikum bang. Telefon. Assalamualaikum bang. Macam mana, okey tak tu? Saya ikut awak kat mana? Lambat lagi ke nak sampai? Jam? Betul ke jam? Saya dah check dah ni. Macam tak jam pun. Cakap tu betul kat mana? Macam polis siasat kan? Suami kan boleh sengaja tak nak angkat. Carilah alasan. Kenapa tak angkat? Serabut. Contoh, na'udzubillah. Perbuatan kita, tingkah laku kita, senyuman kita, air muka kita, suara kita, bukan sebab memuja suami, tidak. Percayalah, bila kita niat ikhlas nak melayani suami begitu, nak senyuman begitu, Allah akan berikan dalam hati suami itu rasa bersalah kalau dia buat salah dengan kita. Dan Allah akan beri dalam hati dia pun nak berlaku ihsan pada kita, nak beri kasih sayang pada kita, menyesali perbuatan buruk kepada kita. Sebab ikhlas hati kita melayani dia kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Kalau harap pada balasan suami sikit je, suami boleh balas apa? Dia manusia macam kita, kudratnya terbatas. Tapi kita mengharapkan balasan daripada Allah, itulah Allah akan beri segala yang kita perlu dan segala yang kita mahu tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita tak dapat kasih sayang itu pada suami, dapat kasih sayang pada anak, cucu, pada kawan-kawan, daripada jiran. Ada orang lain yang akan berikan kita kasih sayang. Yang penting kita berikan dengan keikhlasan. Sekarang pukul 12 dah. Dah habis dah masa kita. Tapi saya nak cerita juga 2 cerita, boleh ke? Boleh. Oh, sangat boleh. Masya Allah. Ini dah siap masak ke semua ni? Ke beli? Beli pun tak apa, tak ada masalah. Tapi hari yang Khamis bulan Rejab, ramai juga yang puasa kan? Tapi tak apa, yang beli kita sokong ekonomi umat Islam. Bang, saya bukan tak nak masak, saya nak menyokong ekonomi umat Islam. Tahun 2024 ada tahun kebangkitan ekonomi umat Islam. Maka jika kita tidak menyokong penjual-penjual di luar sana, itulah saya tak masak. Suami akan percaya je. Orang lelaki memang tak perasan. Orang perempuan memang pandai. Kona-kona, pusing-pusing, memang pandai. Masya Allah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Betul tak orang perempuan Allah jadikan salah satu sifat dia, kalau dia nak sesuatu akhirnya dia akan dapat tanpa suami sedar. Memang bijak. Pagi tadi saya tengok ada satu video comel sangat. Ada kanak-kanak perempuan mungkin umur 2 tahun macam tu lah. Dia nak makan waffle tu kan? Waffle. Tak apalah, waffle ke waffle ke orang kampung. Saya bahasa dengan waffle. Tak apalah. Budak ni kecil, 2 tahun lebih macam tu, comel sangat. Mak Saleh, dia nak makan waffle. Awak sebut apa? Waffle juga? Sama. Maksudnya sebutan kita British lah ni, waffle. Okay. Lepas tu dia minta dengan mak dia nak makan waffle. Mak dia tak bagi. Mak dia kata breakfast dah makan. Lepas tu dia jawab, I cannot. Kan salah pula grammar saya. Bahasa Melayunya dia kata, dia nangis-nangis. Saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi saya tak boleh berhenti berfikir tentang waffle. Pandailah. Lepas tu mak dia pun kata, tak boleh tengah hari makan lain, malam pula waffle. Tolong diri saya, bantulah saya, dia kata. Saya tak boleh nak berhenti berfikir. Sambil menangis ni. Waffle ini mengganggu fikiran saya. Saya kan tengok, ya Allah, memang semula jadilah orang perempuan macam ni. Macam mana budak kecil 2 tahun lebih pandai buat ayat-ayat macam ni? Sebab itu suami kita banyak tak perasan lah. Alasan kita masa nak beli lokza dulu banyak hujah kita kan. Bang, roti-roti kat luar sana bukan boleh percaya sangat. Lokza tu boleh buat roti tau. Saya nak pastikan makanan rumah kita halal dan thayyibah. Contohkan. Saya nak kau boleh air tangan. Saya bukan apa, saya nak beli nokza ni, dia boleh jimat lebih kurang 1/2 jam daripada masak cara biasa. Selebihnya saya boleh baca Quran bang. Saya tak adalah penat sangat sebab layan awak. Macam-macam dia keluar hujah.
Ini saya cerita pasal diri saya sebenarnya. Akhirnya saya tak berapa guna sangat pun usaha tu. Guna periuk biasa juga. Subhanallah. Maka gunakan kelebihan yang Allah bagi kepada kita ni wanita. Yang mana perempuan ni tak kira muda ke tua. Sebab saya tengok mak saya pun masih lagi lah macam tu. Kalau dah nak pokok tu macam mana dia akan dapat jugalah. Dia suka pokok. Maksudnya sikap orang lelaki dia lain. Kalau tak dapat tak apalah. Saya nak ni, oh minta maaf, tak apalah. Kita nak makan goreng pisang, pergi kedai tu tak goreng pisang, kita putus asa tak? Tak. Cari tempat ni. Satu lagi bang, ada satu lagi. Kalau situ tak ada, tak apalah, saya okey. Sampai kat situ tak ada juga. Ya Allah bang, ada satu lagi tempat. Rasanya buka, insya-Allah. Last, ini betul-betul last. Kalau betul-betul lepas usaha tak dapat, barulah kita puas hati. Sebaik sikap yang begini, yang Allah jadikan menjadi perempuan, kalau kita gunakan dengan cara yang baik, oh subhanallah. Contoh, bila hujung usia, orang perempuan dia punya keinginan apa? Dia nak baca Al-Mulk setiap malam. Dan keinginan ni biasa lebih kuat daripada lelaki. Suami ni ngikut je, kecuali dia ada kawan-kawan ataupun memang dia dah kuat macam tu daripada muda. Jadi keinginan kuat isteri ni dia ajak suami dia, bang, jom baca Al-Mulk sama-sama. Bacalah, baca, nanti saya baca. Awak tak baca nanti, kita baca sama-sama ya. Tak apa, awak baca. Oh, lelaki kadang tak nak kan, contoh. Sebab ramai isteri mengadu. Lepas tu dia dah geram kat suami dia ni, bang, saya tak nak masuk syurga seorang-seorang ni. Dah lain macam dah kan. Macam dia dijamin syurga kan. Kalau suami tu boleh jawab, awak confirm syurga ke ni? Macam mana awak tahu seorang-seorang? Tapi suami tak kerti jawab. Dia orang tak kreatif nak menjawab. Dia risau terus. Ya, maksud saya isteri ni dia takkan bila suami cakap awak baca je lah, dia berhenti tak? Dia tak berhenti. Jomlah bang, sekejap je baca sama-sama. Tak apalah saya baca tepi awak dengar je, awak dapat pahala. Hari pertama suami dengar je, hari kedua mungkin lepas sebulan isteri ikhlas hati, akhirnya suami pun buka Quran baca sama-sama. Dia usaha cari camah-camah tu, sengaja kuatkan pasal azab kubur, yang mana surah Al-Mulk lah sebagai pendinding. Nabi sebut tabarakallazi biyadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr, daripada azab kubur. Dia penghalang dan dia juga penghalang dan juga perisai daripada azab kubur. Itu dia kekuatan orang wanita, perempuan. Dia gunakan kekuatan kehendak dia yang kuat. Dia nak, mesti dia buat tu pada suami dia, pada anak dia, pada cucu dia, pada adik-beradik dia. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita ringan-ringan je hari ni. Semua berkisar dengan apa yang ada pada diri kita. Bukan tambahan luar nak kena baru buat tak. Cuma polish balik je kelebihan yang Allah bagi, kelembutan Allah bagi, wajah yang manis Allah bagi, suara yang lembut Allah bagi, tingkah laku yang lemah lembut Allah bagi. Polish balik, gunakan balik untuk mengumpul pahala-pahala. Bagi yang tak ada suami, Ustazah ni cerita pasal suami je. Acik macam tak ada kaitan dengan ceramah Ustazah hari ni. Suami dah lama dah mati. Geram betul lah Ustazah ni. Dia tidak meraihkan golongan-golongan, tak hormat makcik-makcik yang tak ada suami ni. Aduh. Subhanallah. Sebab apa? Masih ada orang yang kita boleh dapat pahala. Sebab itu Nabi sebut, kamu jangan meremehkan amalan soleh walaupun yang berwajah manis. Senyum dekat semua, dekat jiran-jiran. Dia masak mesti lebih. Mak, masak untuk siapa? Nak bagi jiran sebelah ni hari ni. Esok nak bagi situ pula, lusa nak bagi situ pula, tolak nak bagi yang sana pula. Mak beli kuih banyak-banyak, kenapa? Nak beli guard kat rumah tu. Ada guard dekat sekolah tu. Dia mesti buat sesuatu daripada air tangan dia, beli apa-apa, dia fikir nak hadiah. Oh, orang yang beri hadiah, orang beri sedekah, pahalanya sangat besar. Yang mana Nabi sebut orang yang pemurah. Sabda Nabi ni, hadis Nabi, orang yang pemurah itu dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dekat ia dengan syurga, jauh ia daripada neraka. Dan orang yang bakhil dan kedekut itu, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada manusia, jauh ia daripada syurga, dan dekat dia dengan neraka. Sangat indah hadis Nabi tu. Orang yang pemurah, suka bagi hadiah, suka gembirakan. Kita ada galeri di belakang sana, nanti beli, habiskan ni barang tu. Semua niat nak beri hadiah. Ada untuk suami, minyak wangi ada. Pandai kan selit elan.
iklan ikhlas daripada hati. Betul? Hadiah pada adik-beradik. Dah lama tak pergi hadiah adik-beradik kan? Kita ada simpanan. Ada duit dalam tabung haji, ada duit dalam ASB lah, duit dalam simpanan itu, simpanan peti besi kat rumah lagi, emas macam-macam banyak. Bila mati sedikit pun tak beri manfaat. Kalau dulu kita kurang perhatian hari lahir adik-beradik, tahun ini tulis balik, minta hari lahir adik-beradik. Bila hari lahir je, surprise delivery. Telefon kepada galeri Ustazah Asma, nak pergi ni, adik saya telekong, boleh tak postkan? Itu contoh saja. Sebab apa? Bila saya buat begitu pada adik-beradik dan dia mesej suka, makasih Kak Mak, terima kasih. Sebenarnya saya lebih gembira daripada adik saya tu. 10-10 buat surprise. Saya lebih gembira. Seronok bila adik-beradik kita seronok tu, seronok yang luar biasa. Kita duduk jauh-jauh dah, tak macam dulu boleh. Tapi itulah adik-beradik. Walaupun ada yang kita salah faham, ada yang kita rasa macam jauh di hati, ada yang dah buat hal sendiri, tapi mereka lah yang kita pernah hidup bersama-sama, membesar bersama-sama, kongsi makanan, main daripada kecil sampailah masing-masing buat haluan masing-masing. Sebab itu kalau baca dalam kitab Al-Kabair, dan ini memang niat saya pun, antara dalam perjalanan saya niat nak sebut perkara ni. Ramai yang diusir emas tak jaga hubungan adik-beradik. Betul-betul buat hal masing-masing. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Allah berputus dengan orang yang berputus. Maksud di sini para ulama menyebut dan Nabi juga menjelaskan, Allah berputus hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Allah berputus hubungan. Sorry lah kalau saya sebut, bukan nak memuji-muji sangat emak. Tapi emak ayah ni, kalau raya, kalau tak melawat semua adik-beradik mereka, adik-beradik ayah wajib melawat, adik-beradik mak semua wajib melawat. Dekat ataupun jauh, tua ataupun muda. Hari raya pertama, yang kedua, kami tak dibenarkan pergi jalan-jalan rumah kawan. Balik kampung, walaupun anak kita dah 5-6 orang, hari raya pertama, hari kedua, pertama dah orang datang. Sampai kedua kena ikut daripada pagi sampai malam. Habis rumah atau tok saudara, mak saudara, pak saudara, itu dulu. Nak pergi jalan rumah kawan-kawan pergi. Tak apa, faham. Tapi hari ini kita tak jaga pasal silaturahim. Saya nak sebut hadis Nabi. Nabi bersabda. Ini hadis yang sahih dalam kitab Al-Kabair. Mereka berdosa besar yang mutus silaturahim. Nabi bersabda, satu ketika ada seorang lelaki yang sedang musafir, nak pergi menziarahi saudaranya, adik-beradiknya. Lalu Allah perintahkan malaikat pergi bertanya kepada dia, apa tujuan dia pergi musafir. Lalu malaikat pun datang berupa lelaki, bertanya, ke manakah tujuan kamu? Kamu nak pergi mana ni? Aku ingin pergi ke rumah saudaraku. Tak kira lah, tak tahulah abang ke adik ke adik-beradik lah. Kenapa kamu ingin pergi ziarahnya? Aku pergi menziarahinya kerana mengharapkan redha Allah. Kerana aku mencintainya, kerana aku menyayanginya. Bukan sebab nak pergi pinjam duit ke, bukan sebab nak pergi umrah tak cukup duit nak pergi minjam ke, contohnya. Bukan ada kepentingan apa-apa ni. Tapi memang pergi ziarah kerana itu adalah perintah daripada Rasulullah. Itu mengandungi pahala yang besar. Lalu Allah perintahkan malaikat itu untuk berkata kepadanya, disebabkan kamu menziarahi saudaramu kerana kasih sayangmu kepadanya kerana Allah, maka ketahuilah Allah juga menyayangimu, Allah juga merahmatimu. Maksudnya betapa besarnya kita ni kan. Contoh hujung minggu ni, hari Khamis, Jumaat, kita cakap dekat suami kita, bang lama tak pergi tengok kakak. Kenapa kakak tu sakit? Taklah, takkan tunggu sakit baru nak pergi. Saja pergi jalan rumah di hujung minggu ni nak? Bolehlah saya bawa. Bukan tunggu sakit, bukan tunggu nazak, bukan tunggu ada peristiwa. Tapi sekali-sekala pergi ziarah. Subhanallah, bayangkan apa yang kita dapat perjalanan 2 jam itu. Kita dapat kasih sayang Allah. Katakan kepadanya, Allah mencintainya kerana perbuatannya tersebut. Nak kata besar. Tapi elok saya sebut sekarang. Sekarang Rejab, Syakban, nanti Aidilfitri. Ramai orang berjalan rumah kawan-kawan bersungguh. Lagi kalau rumah kawan tu rumah besar, kita tahu makanan dia sedap-sedap. Minta maaf lah kerana kita memilih rumah siapa yang kita nak ziarah. Lepas tu rumah kakak kita yang dah tua, kita tahu kalau pergi situ memang mi goreng je, tiap tahun mi goreng. Tak adalah lauk-lauk tambahan lain.
Kita letak list belakang sekali. Pukul 12 malam pun tak apa. Rumah kakak tu tak apalah. 12 malam pun tak apa. Asal pergi je. Betul atau tidak benda ini berlaku? Kita letakkan adik-beradik keluarga itu di belakang sekali. Kalau rumah orang ada berpangkat, itu nombor satu lah tu. Saya bukan meremehkan orang berpangkat. Dia dapat pangkat tu susah tu. Dia perlu dihormati. Tapi jangan disebabkan kita mendahulukan orang-orang lain sehingga kan ahli keluarga kita ketepikan. Percayalah kalau kita sakit, ahli keluarga ni lah yang datang. Ahli keluarga ni yang bantu. Kalau apa-apa jadi pada kita, dia layak akan menolong anak cucu kita contohnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tak jadilah cerita pukul 12 suku dah. Masya Allah. Sebenarnya kisah berkenaan dengan sahabat Nabi yang bertaubat. Kita jumpa lain kali, jemput lagi. Sebab hujung usia, antara amalan yang paling utama apa dia? Taubat. Orang perempuan tuntut ilmu, kita boleh nampak semangat. Tapi tuntut taubat, tuntut ampun. Maksudnya menuntut ilmu itu penting, sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah kita sentiasa menuntut taubat daripada Allah. Sebab daripada ilmu itu sepatutnya kita menjadi hamba Allah yang sangat suka bertaubat kepada Allah. Okeylah, 2 minit boleh ya? Saya cerita satu kisah je. Kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Waktu tu dia sedang berdoa memohon taubat dengan Allah. Fokus tu je, mohon taubat, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Umurnya lebih kurang dah 90 tahun lebih dah ketika itu. Sebab umur Asma binti Abu Bakar, kakak ipar Nabi ni, anak kepada Abu Bakar ni, isteri kepada Zubair bin Awam iaitu sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi juga, ayah dia, mak dia sahabat Nabi. Kita tahu Asma binti Abu Bakar ni siapa kan? Dia adalah wanita sahabat Nabi dan juga wali Allah. Wanita yang sahabat Nabi antara yang paling panjang umurnya sampai 100 tahun. Dan dia tidak nyanyuk, ingatan dia kuat. Dan dia juga wanita yang kental dari sudut perniagaan, peternakan, pertanian. Dan dia antara penyumbang besar kepada perkembangan Islam. Masa peristiwa hijrah, kita tahu dia sangat berani berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian Asma binti Abu Bakar ini, dia buta pada hujung usia dia kerana dia begitu banyak menangis. Satu hari dia sedang berdoa. Lalu datanglah ada sahabat Nabi yang lain, duduk luar pintu rumah dia. Bukan pintu rumah, sebab rumah bukan macam rumah kita, orang duduk kat luar kita tak sedar. Yang mana boleh dengar suara di dalam. Yang sahabat Nabi ni dengar, sebab ramai di saat itu Nabi kan dah wafat, tetapi merujuk antaranya kepada Asma untuk tanya soalan-soalan. Mungkin bab ilmu, bab tafsir, bab sekian-sekian. Sebab dia orang yang alim. Dia antara yang banyak bersama dengan Nabi. Jadi dia dengar Asma duduk menangis tak sesak minta ampun dengan Allah. Kalau fikir logik, apalah dosa Asma ni? Seluruh hidupnya digunakan untuk agama Allah. Sekian-sekian. Kemudian dia nunggu lama sangat. Yang laki ni tak boleh tunggu, dia pun pergi pasar dulu. Tak apalah, datang semulalah, pergi pasar dulu, beli-beli barang, hantar barang, datang balik. Asma belum berhenti lagi berdoa. Sebab itu dia buta matanya, dia usia emasnya kerana meminta dengan Allah, minta ampun dan minta syurga. Sedangkan dia antara dikatakan yang dijamin. Bukan Nabi yang menjamin, tetapi di kalangan para sahabat Nabi yang terawal, yang terkemuka, as-sabiqunal awwalun, di kalangan yang dikatakan akan masuk syurga dahulu tanpa dihisap. Allahu Akbar. Kita ni dosa yang begitu banyak, amalan begitu sedikit, tak ada apa yang kita buat untuk agama Allah ni kalau kita fikir. Tetapi time minta syurga dengan Allah, ya Allah kurniakanlah syurga buatku, keluargaku, amin. Ya Allah, jauhlah daripada neraka-Mu, amin. Lepas doa rasa macam confirm je selamat daripada neraka. Rasa macam ahli syurga. Bila minta ampun tu, macam tu je. Saya bukan cakap pasal ibu-ibu, saya cakap pasal diri saya. Maksudnya, kita boleh berapa lama berdoa? Boleh setengah jam untuk minta ampun je. Ya Allah, ampunilah, ampunilah. Ampunilah, ya Allah, ampunilah. Kadang ngantuk kita, istighfar baru 10 kali. Kita target 1000 kali. 10 kali dah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Engkau lah maha memahami. Kelemahan hamba-hambamu, ya Allah. Tapi kalau tengok telefon boleh pula sejam. Tak ngantuk. Nak katanya, antara ciri-ciri
kita ni tak betul-betul mohon ampun, mohon taubat dengan Allah, tak ada khusyuk pun. Kita boleh ngantuk, tak rasa apa-apa, dan bahkan kita tak boleh nak menangis pun. Kalau kita buat salah dengan manusia, salah besar, boleh menangis tak kita minta maaf dengan dia? Boleh menangis. Kita buat salah besar dengan suami. Suami tahu, kita rahsiakan selama ni, kita akan menangis, minta maaf betul-betul, maaf. Dan kita tahu kita ada banyak salah besar dengan Allah, tapi kita tak boleh nak menangis. Maksudnya kita belum betul-betul rasa bersalah, rasa berdosa dengan dosa kita tu. Jadi macam mana nak buat? Kita berdoa dengan Allah. Ada doa sebenarnya pada hadis Nabi. Tak apalah bahasa Melayu saja. Ya Allah, berikanlah kepadaku dua mata yang mengalirkan air mata kerana-Mu. Boleh jadi lepas sebulan kita doa, mudah menangis. Rupanya hati kita terlalu keras. Menangis ini sifat para Nabi, ya. Sifat para wali Allah. Kekuatan para Nabi pada air mata. Doa dengan Allah je menangis. Malam-malam menangis. Bengkak mata menangis. Buta mata menangis. Ramai para sahabat begitu. Menangis sebab sinetron tu tanda lemah hati. Menangis sebab drama, cerita-cerita tu tanda bukan lembut hati. Abang, saya tak boleh tengok cerita macam ni, hati saya lembut. Tahu tu berlakon. Itu bukan tanda lembut hati. Tanda lembut hati menangis di hadapan Allah. Maka kalau kita orang yang susah nak menangis, zikir tak nangis, tengok orang keliling dah nangis dah ni. Ustaz tu contohnya, ustaz tu doa sedih, kiri kanan dah nangis. Sudah, aku tak nangis lagi, macam mana malunya aku tak nangis. Jadi buat-buatlah nangis. Tekan-tekanlah mata supaya nampak merah sikit. Buat bunyi-bunyi supaya taklah teruk sangat. Sebab orang kiri kanan nangis. Pernah macam tu kan? Sebab Nabi sebut, bacalah kamu Al-Quran sehingga kamu menangis. Dan kalau kamu tak dapat menangis, buat-buat menangis. Fatabaku, Nabi kata, buat-buat menangis. Lama-lama kamu akan menangis. Baca Quran tentang neraka, tak nangis kita baca. Terjemah neraka, pasal kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Hui, takutnya kiamat. Tapi tak nangis, susah nak nangis. Tapi buat-buatlah nangis. Ya Allah, sekiamat. Ui, takutnya. Lama-lama akan menangis. Jadi kena minta dengan Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku dua mata yang menangis kerana-Mu, ya Allah. Kerana dua mata ini penyelamat daripada api neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Lebih 2 jam dah duduk kan masing-masing. Ada yang datang lebih awal. Masya Allah, dah lah duduk depan tapi tersekat pula dengan phone ni kan. Sabar, redha ya, redha kan. Saya bangun, nampak. Nanti saya bangun balik. Muslimat sekalian, tak apa. InsyaAllah kita bertemu lagi. Dan hari ini berapa Rejab? 6 Rejab, betul? 6 ke 7? 6 Rejab. Sekejap saja masa berlalu, nanti masuk Syakban. Pun begitulah, sekejap masuk Ramadan. Lepas tu habis, tak tahu habis dah Ramadan. Akhir zaman Nabi dah kata, waktu berlalu dengan cepat. Jadi dalam tempoh Rejab, Syakban, kita kena memperbanyakkan taubat, istighfar banyak-banyak. Kita nak masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Supaya Ramadan kali ini kita buat yang terbaik, sehabis baik. Ramadan yang terindah. Kita tidak mahu mengulangi lagi kelalaian dan kealpaan kita di bulan Ramadan yang lepas. Apabila kita masuk ke Ramadan dalam keadaan hati yang kotor. Jadi kita banyakkan istighfar. Pasanglah video ke apa, biarlah sentiasa selawat, istighfar, zikir. Kerana kita sangat lemah kalau tanpa ada bantuan keliling tu, untuk kita zikir sendiri tanpa henti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.